أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وبه نستغفره. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع واكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يدفعه ولا يكشفه أحد غيرك. اللهم تمم بالخير. اللهم آمين. ثم أما بعد. Hadirin muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah dan dikasihi sekalian, alhamdulillah wa syukrulillah. Pertama-tamanya sama-sama kita sentiasa mengucapkan dan memanjatkan puji serta syukur yang setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat pemberian yang dikurniakan Allah kepada kita semua di sepanjang kehidupan kita di dunia ini, dan nikmat yang terbesar yang dikurniakan Allah kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama kembali setelah mana saya sendiri pun secara peribadi ataupun pihak masjid pun, kuliah ni dah tertangguh semenjak PKP lah tuan-tuan, ya. Sejak yang terakhirnya bulan 2 dulu, akhir bulan 2. Jadi ni dah masuk bulan 9 dah nak, ya. Jadi alhamdulillah pada malam ni kita dapat bersama kembali setelah pihak pengurusan masjid maknanya memulakan kembalilah siri-siri kuliah yang difahamkan dah mula start pada bulan ni lah, bulan 9 baru mula lah. Baik, InsyaAllah tuan-tuan, kita akan menyambung lagi perbincangan kita di dalam kitab Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah menjagamu. Dan kita sedang bincang di dalam bab yang ke-18, iaitulah kesabaran yang baik, yang mana pengarang di dalam apa yang telah kita bincang dulu sepintas lalu, ya, sedikit, di mana beliau menyebut di dalam tajuk ini dia akan membahaskan kepada kita berkaitan kesabaran para kekasih Allah. Bincang tentang sifat sabar, pentingnya kita ini bersifat dengan sifat sabar, dan begitu juga sifat ini kita ambil, kita contohi, ya, daripada para kekasih Allah, sama ada
daripada kalangan para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, bahkan juga daripada kalangan para sahabat, para tabi'in, para salafus soleh, yang diradai oleh Allah kesemua mereka. Baik, di dalam muqaddimah tajuk ini, bagaimana pengarang dia menyebut memang menjadi sifat fitrah manusia, ya, iaitulah manusia ni dia berada di atas sikap sabar dan keluh kesah. Manusia ni dia ada dalam dirinya ni ada kecenderungan untuk bila dia menghadapi suatu qada dan takdir Allah, suatu ketentuan daripada Allah, maka dia mungkin akan bersifat sabar atau mungkin dia bersifat berkeluh kesah, serta bersikap syukur dan mengingkari nikmat. Begitu juga bila dia mendapat nikmat, sama ada dia ni jadi orang yang syukur nikmat, lalu dia menggunakan nikmat yang dikurniakan Allah itu dengan cara yang betul, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, atau mungkin juga dia menjadi orang yang kufur nikmat. Dia lupa pemberi nikmat, dia lupa kepada Allah, lalu dia menggunakan nikmat itu dengan cara yang tidak betul, maka dinamakan orang ini sebagai orang yang kufur nikmat. Allah Ta'ala ada menyebut, ya, di dalam surah Al-Ma'arij. Kalau kita merujuk dalam surah Al-Ma'arij dalam ayat 19 hingga 21, ya, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a. Yang bermaksud sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah dan lagi bakhil kedekut. Apabila ia ditimpa kesusahan, dia sangat resah gelisah, dan apabila ia beroleh kesenangan, ia sangat bakhil dan kedekut. Ini sifat manusia ni, ada yang sebegitu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, yang kita ini berazam, bertekad untuk mencapai redha Allah dalam kehidupan kita di dunia ini, sehinggalah kita juga mendapat redha Allah di hari akhirat, maka tentulah kita ini hendaklah mencontohi akhlak-akhlak, sifat-sifat yang mulia, yang terpuji, yang ada pada para kekasih Allah, termasuklah sifat sabar ini. Dan disebut dulu bahawa sabar dalam Islam ini ada tiga darjat ataupun ada tiga jenis. Yang pertama, sabar terhadap ketaatan, ya, sabar di dalam mengerjakan perintah-perintah Allah, seperti kitalah solat 5 waktu, sabar menjaga batasan-batasan hukum, sabar di dalam melakukan ibadah-ibadah yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya, sabar terhadap kemaksiatan, yakni menahan diri daripada melakukan maksiat, perkara yang ditegah, yang dilarang, yang dimurkai oleh Allah. Kerana perkara maksiat ni, tuan-tuan, adalah perkara yang memang disukai oleh hawa nafsu kita. Nafsu kita ni memang suka benda-benda maksiat ni, benda-benda yang tak baik ini. Maka kita kena tahan diri kita, ya, kita kena cegah, kena halang. Ini namanya sabar terhadap maksiat. Yang ketiganya, sabar terhadap ketentuan dan musibah. Bila Allah Ta'ala mentakdirkan, menimpakan kita dengan suatu musibah, maka kita mesti sabar, menyabarkan diri kita, dengan kita ini sabar, redha dengan ketentuan musibah yang ditentukan oleh Allah menimpa diri kita. Jadi disebutlah kepada kita dulu tentang macam mana kita ni boleh nak jadi sabar apabila
kita ini diuji Allah dengan musibah, ya, maka disebut kepada kita bahawa bila kita melihat hikmah-hikmah di sebalik ujian tersebut, maka kita akan mampu menanggung ujian musibah yang ditakdirkan Allah menimpa diri kita. Baik, disebut juga dulu tentang bahawa bagaimana Allah Subhanahu wa taala, dalam muka surat 412 kalau kita lihat, disebut bahawa Allah Subhanahu wa taala menguji para hamba-Nya kerana 4 faktor. Menguji hamba ni kerana 4 faktor ataupun hikmah. Kita ini diuji oleh Allah. Yang pertama adalah untuk Allah Ta'ala mengangkat darjat seseorang, ya, bila dia sabar menghadapi ujian, maka Allah Ta'ala mengangkat darjatnya. Sebab itu bila musibah itu menimpa, jangan kita cepat kata dia ni ditimpa musibah sebab dia ni banyak dosa lah. Bukan begitu semuanya, ya. Jadi kalau orang ni adalah orang yang baik, orang yang saleh, maka musibah yang menimpanya itu antaranya adalah untuk Allah Ta'ala mengangkat lagi martabatnya, kemuliaannya, apabila dia bersabar dan redha dengan ketentuan Allah. Yang kedua yang disebut bahawa faktor yang kedua, hikmah yang kedua, dia adalah merupakan suatu pembinaan dan pendidikan. Musibah ni dia akan mendidik seseorang supaya benar-benar ikhlas dan jujur serta redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila kita ditimpa musibah, kita diuji pada waktu itulah. Dengan itu kita diuji, yakni diri kita, hati kita, jiwa kita diuji, sehinggalah kita ini menjadi seorang yang ikhlas, yang bertawakal, yang bergantung sepenuhnya kepada Allah, yang redha dengan ketentuan Allah. Yang ketiga yang disebut, dia sebagai pernyataan penghambaan yang sebenarnya. Sebab bila sebut musibah ni tuan-tuan, diberkait dengan beriman dengan qada dan qadar. Beriman dengan qada dan qadar. Jadi kalau orang yang memahami dan menghayati iman dengan qada dan qadar ini, maka lahirlah kita kata pengertian penghambaan diri yang sebenar-benarnya kepada Allah, sehingga bila dia diuji, dia ditimpa musibah, dia akan sabar dan redha dengan ketentuan Allah, dan dia yakin bahawa apa sahaja yang Allah Ta'ala tentukan, rezekikan kepadanya, ianya merupakan suatu benda yang terbaik untuk diri dia. Sebab kita ni tuan-tuan tak sama ujian, tak sama ujian Allah, ya. Ada orang diuji mungkin dari sudut kita kata keluarga, mungkin dari sudut anak-anak, mungkin dari sudut orang keliling dia, mungkin dari sudut harta, pekerjaan, tubuh badan dan seumpamanya, ya. Maka bila dia sabar, maka disitulah jelaslah bagaimana penghambaan dirinya yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nanti akan disebut. Contohnya kisah Nabi Ayyub alaihi salam yang diuji puluhan tahun dengan menderita sakit puluhan tahun, ya, tapi dia sabar. Faktor yang keempat, bahawa pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni orang yang sabar sudah pasti akan diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam ayat yang telah disebutkan sebelumnya, ya, iaitu dalam muka surat 411 tu, ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157, ya. Allah Ta'ala bila menyebut bahawa Allah Ta'ala pasti akan menguji manusia ini dengan berbagai-bagai bentuk ujian. Lalu apabila orang yang diuji ini dia
sabar, dia redha dan dia bertawakal kepada Allah, yang Allah Ta'ala catatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yakni sesungguhnya kami adalah milik Allah. Dia menyedari, dia menginsafi dirinya itu adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali, dan kami ini, kita ini akan balik untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sedar dia milik Allah, apa sahaja yang berlaku itu adalah ketentuan Allah. Lalu Allah Ta'ala memuji golongan ini, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat daripada Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ni hikmah lah, hikmah Allah Ta'ala menimpakan suatu ujian musibah kepada kita. Baik, kita menyambung tuan-tuan di dalam muka surat 415 ya, 415. Kita tu sambungnya. Saya ambil perenggan yang terakhir tu. Pengarang menyatakan, sekarang mari kita dengarkan bersama kisah orang-orang saleh yang sangat menakjubkan dan pemaparannya yang sangat indah, jernih dan luas. Kita ni bila bincang tentang sabar, maka untuk kita lebih menghayati bagaimana kesabaran yang dituntut daripada kita, ialah dengan kita melihat kisah orang-orang yang saleh, manusia-manusia pilihan Allah, yang sebahagian kisah mereka itu disebut Allah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakannya di dalam Al-Quran, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya di dalam sunnahnya. Sekarang kita perhati dengan saksama para pemilik sirah, para perawi hadis dan para penghafaz sunnah. Dia diajak kita melihat kisah-kisah ini. Yang pertamanya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Ayyub alaihi salam, tak kala dia ditimpa oleh mara bahaya. Kalau kita merujuk kisah Nabi Ayyub alaihi salam, dia ni Allah Ta'ala uji dia. Asalnya dia sihat, ya, mempunyai beberapa orang anak. Kemudian Allah Ta'ala uji dia dengan sakit, harta dia habis, musnah, anak-anak dia meninggal, ya. Puluhan tahun dia menderita sakit, ya, dia menderita sakit. Allah Ta'ala menceritakan kata-kata Nabi Ayyub alaihi salam setelah begitu lama dia menanggung musibah ujian Allah berupa penyakit yang ada pada tubuh badan dia. Apa yang disebut, yang Allah Ta'ala rakamkan dalam surah Al-Anbiya ayat 83, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Jadi pengarang dia tak sentuh lagi tentang kisah ayat ini. Kita baca dulu apa yang dikupas oleh pengarang tentang kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub alaihissalam diuji dengan penyakit pada sekujur tubuhnya selama 18 tahun. Ia menyebabkan
Penyakit itu menyebabkan orang menjauhkan diri daripadanya. Orang tak lalu dah, baunya apa semualah. Selama 18 tahun tuan-tuan. Selama itu dia tidak pernah merasa aman dan tenteram. Maknanya dia menanggung sakit. Tidak pernah merasa enaknya makanan, makan pun tak selera lah. Tidak pernah merasakan nikmatnya minuman dan tidak pernah merasa nyenyaknya tidur selama itu. Setelah 18 tahun berlalu dari penyakitnya, sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli tafsir, ya, kalau kita rujuk dalam kisah dalam yang menceritakan tentang ayat ini, bagaimana isterinya ini ada isteri yang taat, yang sabar, ya, yang sabar dengan penyakit yang dihadapi oleh Nabi Ayub. Dia tidak meninggalkan suami dia. Isterinya ni berkatalah kepada Nabi Ayub, dia kata, mengapa kamu tidak mengadu tentang penyakit dan deritamu ini kepada Allah? Ya, dia tengok Nabi Ayub ni hanyalah sabar, bertenang, dan dia tidak minta supaya Allah memberikan kesembuhan yang segera kepada dia atas penyakit yang dia deritai. Mengapa kamu tidak memaparkan pengaduanmu ini kepada Allah, Zat yang Maha Esa lagi Maha Tunggal? Kenapa tak minta kesembuhan daripada Allah? Kerana dialah yang dapat menghilangkan mara bahaya. Allah Ta'ala berfirman, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Surah An-Naml ayat 62, yang bermaksud, atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan? Tentulah Allah yang Maha berkuasa. Ya, Allah lah yang Maha berkuasa. Bila sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu adalah pengakuan kita bahawa segala-galanya adalah daripada Allah dan akan balik kepada Allah. Semuanya di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi isterinya bertanya, kenapa engkau wahai suamiku tidak memohon syifa, kesembuhan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha berkuasa, yang Maha Esa? Tetapi Nabi Ayub alaihi salam enggan untuk berdoa dan mengadu kepada Allah. Nabi Ayub ni tuan-tuan, dia malu nak minta dengan Allah. Dia malu nak minta dengan Allah. Satu sudut begitu. Yang keduanya sudut yang lain, dia ni manusia yang redha dengan ketentuan Allah, dan dia yakin bahawa apa yang ditakdirkan Allah menimpa diri dia itu adalah perkara yang terbaik untuk diri dia. Jadi dia redha. Begitu. Kita lainlah tuan-tuan. Kita ni lainlah nak. Kalau kena sakit sikit tu, Allah nak. Kita pun cepat minta. Cepat minta kesembuhan. Tak salah minta disembuhkan, tak salah pun, ya. Tetapi kita melihat bagaimana sabarnya seorang Nabi Allah yang bernama Nabi Ayub alaihi salam. Dia tak mengadu kepada Allah, namun dia tetap saja berdoa. Tengok, dia berdoa tu penuh beradab, tetapi dengan cara yang tidak langsung. Cuba perhatikan betapa indah dan sopannya dia dalam memohon kepada Allah. Ayat yang kita baca tadi, surah Al-Anbiya ayat 83, anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua yang penyayang. Dia tak sebut pun, ya Allah berilah aku kesembuhan, kesihatan, begitu tak sebut. Tapi dia kata Engkau lah
aku ni ya Allah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang, dari yang semua yang penyayang. Aku sekarang tengah sakit dan ubatnya ada di tangan-Mu. Ini seolah-olah inilah pengertian yang terdapat di dalam pengaduan Nabi Ayub alaihi salam secara tidak langsung. Ya, aku sekarang tengah sakit dan ubatnya ada di tangan-Mu ya Allah. Apabila Engkau melihat bahawa aku telah sampai pada keadaan di mana Engkau redha dengan kesembuhanku, ya Allah, kalau Engkau redha aku ni sembuh, maka sembuhkanlah aku. Kalau Engkau suka ya Allah aku ni sembuh daripada penyakit, maka Engkau sembuhkanlah aku ya Allah. Wahai Tuhanku, maknanya dia sebut betul. Kalau Allah Ta'ala nak redha bahawa dia diterus sakit, dia pun redhalah dengan sakit, dia sabarlah menanggung derita penyakit. Wahai Tuhanku, ubat yang paling aku sukai adalah apa yang Engkau sukai dan atau sesuatu yang Engkau sukai. Itu dia kata, ya Allah, bagi aku ubat yang aku suka ialah apa yang Engkau suka. Apa yang Engkau tentukan pada aku, itulah yang aku redha, itulah yang aku terima. Ya. Ini sabarnya Nabi Ayub. Itu kisah pertama tentang kisah Nabi Ayub. Akhirnya Allah Ta'ala menyembuhkan, memberikan kesembuhan, mengembalikan semula kesihatan dia, hilang penyakit-penyakit kulit yang ada pada diri dia. Allah Ta'ala mengurniakan kekayaan kembali kepada dia, dan dikurniakan juga zuriat. Zuriat selepas itu, hasil daripada apa? Kesabaran dia di dalam menghadapi ujian musibah yang ditimpakan Allah kepada diri dia. Kisah yang kedua disebut ketika para sahabat menjenguk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tak kala beliau sedang sakit, ada sahabat-sahabat datang ziarah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada waktu itu dia sedang sakit. Lalu mereka berkata, apa yang telah menimpa Tuan? Apa sakit ni wahai Amirul Mukminin? Lalu beliau berkata, Allah yang lebih mengetahui apa yang menimpaku. Dia kata, Allah lah yang lebih mengetahui apa yang menimpaku. Dia tak nak keluar perkataan tu seolah-olah dia tidak redha dengan penyakit, dengan sakit yang Allah Ta'ala uji. Kan kita kadang-kadang tak, kita sebut Allah tak tahu lah, bunyi tak tahu tu macam mengeluh, tuan-tuan, menggambarkan seolah-olah kita ni rasa tak senang dengan ujian musibah yang Allah Ta'ala uji kita. Tak tahulah. Wali kita cakap tu, tuan-tuan, telah menggambarkan. Tapi tengok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia jawab apa? Dia kata, Allah yang lebih mengetahui apa yang menimpaku. Mereka berkata lagi, bolehkah kami memanggil tabib, yakni memanggil doktor, ahli perubatan untukmu? Kalau kami cari doktor, cari tabib, macam mana? Dia menjawab, tabib telah melihatku. Dia kata tabib telah melihatku. Tapi tuan-tuan, tabib yang dimaksudkan oleh Sayyidina Abu Bakar itu bukan manusia ni. Tabib yang dimaksudkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat aku, dia kata. Mereka bertanya, lalu apa yang dikata oleh tabib kepadamu? Jadi dah, kalau kata tabib tadi, doktor tadi, pengamal perubatan tadi datang, dah datang tengok kamu, cek kamu, apa dia kata, apa penyakitnya? Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, tabib itu berkata, sesungguhnya aku melakukan apa sahaja yang aku kehendaki. Tabib itu kata, aku buat apa yang aku nak, yakni Allah. Yang dimasukkan tabib itu adalah Allah.
Sebab dalam Quran pun Allah Taala sebut wa idza maridtu fahuwa yashfin. Bila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Allah lah yang beri kesembuhan. Namun satu sudut yang lain tuan-tuan, kita dah sebut tadi bahawa kita tidak dilarang untuk berikhtiar mengubati penyakit. Bahkan kita digalakkan, disunnahkan begitu untuk berubat. Nabi pun menyebut perkara itu. Baik. Tapi nak melihat di sini bahawa contoh perkataan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu menggambarkan bagaimana beliau seorang yang sabar dan redha dengan ketentuan Allah sehingga dia tidak akan mengeluarkan suatu perkataan yang menggambarkan seolah-olah dia berkeluh kesah, dia susah hati, dia tidak redha dengan ujian musibah yang ditentukan menimpa ke atas diri dia. Akhirnya kata pengarang, para ahli syair mengambil hikmah dari perkataan beliau itu. Kata-kata Sayyidina Abu Bakar tadi dijadikan sebagai suatu kata hikmah. Lalu para penyair menyatakan, bagaimana aku mengadukan kepada doktor tentang apa yang aku derita, padahal apa yang aku derita datang dari doktorku. Macam mana aku nak mengadu kepada doktor tabib tadi, sedangkan penyakit yang aku hadapi, yang aku derita ni datang daripada dia. Yang dimaksudkan doktor di situ ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekadar kiasan. Baik. Itu kisah yang kedua. Maknanya bagaimana Sayyidina Abu Bakar dia tidak berkeluh kesah di dalam menghadapi ujian sakit. Kita tuan-tuan berkeluh kesah ke tidak ada? Keluh kesah tuan-tuan. Tak? Berkeluh kesah, ya. Yang kita takutnya keluh kesah kita gitu seolah-olah kita ni kita kata merampuh pula tak? Menggambarkan kita tidak redha, kita tidak sabar. Kita tidak sabar. Itu na'udzubillah, jangan sampai begitu sekali, ya. Yang ketiganya, sebahagian penulis biografi, yakni kisah kehidupan Imam Ibn Taymiyah mengatakan bahawa tak kala dia dalam keadaan sakit, orang ramai menjenguknya. Lalu mereka bertanya, wahai Abul Abbas, ini gelaran dia. Gelaran Ibn Taymiyah adalah Abu Abbas, mana anaknya ada nama Abbas. Apa gerangan yang menimpa tuan? Apa ni, sakit apa ni yang menimpa tuan? Tetapi dia terdiam, dia diam. Lalu dia mengangkat kepalanya dan berkata, jiwa-jiwa mati kerana penyakitnya. Ada jiwa yang mati kerana penyakit yang menimpa jiwa itu. Sedang para penjenguk tidak tahu penyakit apa yang dideritanya. Orang yang datang menjenguk ni tak tahu apa penyakit yang sedang dideritai oleh orang yang sakit. Jiwa yang mengadukan sakitnya bukan kepada kekasihnya tidak berlaku adil. Dia kata kalau orang yang mengadu sakit dia tu kepada manusia, kepada orang lain, dia adalah seorang yang tidak adil. Maknanya dia tak nak mengadu pada manusia, dia nak hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Disebut lagi oleh pengarang, oleh kerana itu cuba perhati kepada indahnya perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi Ya'qub alaihi salam tak kala dia mengatakan, ni kisah Nabi Ya'qub pula dibawa sikit dah, kisah Nabi Ya'qub, di mana Nabi Ya'qub alaihi salam tuan-tuan, kita baca dalam surah Yusuf tu, kisah Nabi Ya'qub itulah apabila
anaknya Nabi Yusuf alaihi salam telah dikhianati oleh adik-beradiknya sendiri. Ya, Nabi Yusuf adalah anak yang paling disayangi oleh Nabi Yaqub alaihi salam. Sehingga adik-beradik daripada mak yang lain merasa dengki dan merancang untuk membunuh Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, ujian yang pertama lah. Maknanya ujian tu cukup berat bagi Nabi Yaqub alaihi salam, sehingga disebut di dalam Al-Quran sehingga menyebabkan selepas kehilangan Nabi Yusuf yang dia sangka telah mati, tetapi dalam hatinya, jauh dalam hatinya dia yakin bahawa Yusuf itu masih hidup, cuma tunggu masa je Allah Ta'ala nak mengembalikan semula Yusuf kepada dia. Sehinggalah dia buta mata. Kerana apa? Kerana terlalu sedih, banyak menangis, sedih sampai buta mata Nabi Yaqub dengan sebab kehilangan Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, dan dia tidak puas hati dengan jawapan yang diberikan, alasan diberikan oleh anak-anaknya yang lain, yang telah, kata Nabi Yusuf, dimakan oleh serigala dan seumpamanya. Maka di antara apa yang diucapkan oleh Nabi Yaqub, kerana dia tak boleh buat apa-apa, dia pun masa tu dia sudah agak tua dan tidak berapa berkemampuan dah. Jadi anak-anaknya ni bila jawapan yang anaknya beri tu, dia terpaksa terima juga. Betul atau salah, dia terpaksa terima. Lalu dia menyatakan, ada yang disebut dalam surah Yusuf ayat 18, fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Fasabrun jamil, maknanya dia kata moga-moga aku ni sabar. Jamil apa? Kesabaran yang baik itulah kesabaran aku ni, sabar, dia kata, aku terima. Dan Allah sahajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Apa yang kamu cerita ni aku serah pada Allah, kata Nabi Yaqub kepada anak-anak dia. Kemudian dia mengatakan, disebut dalam ayat yang lain, innama ashku bathi wa huzni ilallah, yang bermaksud sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihan. Dia tak mengadu pada manusia, tapi dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesusahan dan kesedihan hanya diadukan kepada Allah, dan itu termasuk bentuk mengadu kepadanya. Jadi cubaan dengan pelbagai penyakit, musibah, kegoncangan dan ujian adalah merupakan takdir yang telah ditakdirkan oleh Allah, yang telah ditentukan oleh Allah terhadap manusia. Jadi tuan-tuan, cubaan ni, ujian ni berbentuk musibah, penyakit, begitu begini, ini suatu perkara yang telah ditakdirkan Allah, yang telah ditentukan Allah kepada kita manusia. Dan Allah Maha mengetahui dengan tubuh-tubuh yang menderita penyakit dan yang tidak menderita penyakit. Dan Allah Ta'ala menentukan itu dengan, kita kata, dengan hikmah yang hanya Allah Ta'ala sahajalah yang Maha mengetahuinya. Sebab Allah Ta'ala yang Maha mengetahuinya. Sebab itulah tuan-tuan, bila kita sabar ni, insya-Allah kita akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Kadang-kadang ujian ni tuan-tuan supaya kita ini insaf. Kalau kita ni Allah Ta'ala tak uji, kita ni jadi lalai, lupa, hanyut. Bila Allah Ta'ala uji, kita pun tersentak, tersedar balik. Alhamdulillah, Allah Ta'ala memanggil kita. Allah Ta'ala maknanya memanggil kita dengan cara Allah Ta'ala menguji kita dengan musibah. Sebab itulah kalau kita lihat apa yang telah disebut dulu, bila kita diuji ni, kita jangan cepat berkeluh kesah, tetapi kita kena melihat hikmah di sebalik, ataupun kita kena memujuk hati kita
tentang mengapa Allah Ta'ala mentakdirkan kita ini diuji dan seumpamanya. Imam At-Tabarani, saya ambil 5 minit lagi tuan-tuan, kita berhenti 8.30 insya-Allah. Lanjut sikit ya. Imam At-Tabarani meriwayatkan dengan sanad yang perlu dipertimbangkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, inni a'lamu bi'ibadi minhum man law abtalaituhu lamastata'a wa lama sabar, minhum man law 'afaituhu lama syakar, fa ana usarrifu 'ibadi kaifa asya. Jadi Imam Tabarani meriwayatkan satu hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Maksudnya hadis ni namanya, dia termasuk dalam kategori hadis kursi. Ya. Allah Taala berfirman, sesungguhnya aku, yakni Allah, lebih mengetahui keadaan hamba-hambaku. Allah lah yang maha mengetahui keadaan hamba-hamba dia ni. Kita semua ni tuan-tuan, setiap pada kita, Allah Ta'ala lebih tahu tentang diri kita lebih daripada apa yang kita tahu tentang diri kita. Kita akan kata kita lah yang paling tahu tentang diri kita lah, tapi Allah lebih mengetahui tentang diri kita lebih daripada kita tahu. Ya, Allah maha mengetahui keadaan hamba-hamba. Di antara mereka ada yang bila aku beri cubaan, ada hamba aku bila aku uji dia dengan cubaan, dengan ujian, dia tidak mampu menerimanya dan tidak sabar. Dia tak mampu terima dan dia tidak sabar. Dia akan berkeluh kesah, dia akan berputus asa, dia akan mengeluh. Ni kata Allah. Dan di antara mereka ada yang aku berikan kepadanya kesembuhan, dia tidak boleh bersyukur. Ada orang Allah Ta'ala beri nikmat sihat, nikmat kekayaan, macam-macam nikmat, tapi dia tak syukur, dia kufur nikmat. Ada begitu. Ramai orang tuan-tuan, masa dia kena uji dengan sakit, dalam hati itu timbul macam-macam lah. Kadang-kadang dia bercakap juga, ni kalau sihat ni nak datang masjid lah, surah lah, nak itulah, nak adalah banyak benda baik dia nak buat lah tuan-tuan. Tiba-tiba bila sihat, tak ada ke mana juga lah. Ini jangan berlaku begitu lah. Maknanya bila Allah Ta'ala bagi kita sihat balik tu, Allah Ta'ala nak lihat bagaimana keadaan kita ni nak. Adakah kita ni boleh bersyukur ataupun masih kufur dengan nikmat. Jadi kata Allah, ada hamba aku ni yang aku berikan kepadanya kesembuhan, dia tidak boleh bersyukur. Akulah yang mengatur hamba-hambaku sesuai dengan kehendakku. Ya. Kata Allah, aku mengatur urusan hamba-Ku mengikut kehendak. Baik. Cumanya kita yakin apa yang Allah Ta'ala takdirkan berlaku menimpa diri kita, sama ada kebaikan ataupun suatu yang berbentuk ujian musibah, maka kita yakin di sana pasti ada hikmah, ada kebaikan di sebalik itu semua. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki hikmah kebijaksanaan yang sempurna. Sakit merupakan satu ujian besar yang terjadi dalam sejarah kehidupan dunia sejak Allah menciptakannya sehingga Allah mewarisi bumi ini dan semua yang ada di atasnya. Jadi sakit ini adalah satu ujian. Maka tuan-tuan, kita hendaklah mencontohi golongan para kekasih Allah di dalam menghadapi ujian musibah, antaranya dalam bentuk penyakit yang ditimpakan oleh Allah. Yang kedua, wallahu a'lam bis-shawab. Jadi setakat itu dulu untuk malam ni. Kita berhenti setakat itu dulu insya-Allah. Sebab dalam PKP ni lagi jadi tuan-tuan lah.
PKP ni kalau ikutnya masuk isyak kena berhenti dah, tapi lajak sikit-sikit tu masih ada budi bicara lah. Tapi kalau lajak banyak-banyak masalah lah pula lah. Jadi setakat tu dulu, insya-Allah kita akan sambung lagi dalam tajuk kesabaran yang baik ini di dalam pertemuan kita yang akan datang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا مما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم دبرنا يا الله فإنا لا نحسن التدبير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Kita tangguhkan dengan doa kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول لكم قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.